Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan, Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. So hari ini Cikgu nak bincang bahagian yang keempat dalam strategi dan panduan menjawab pengajian perniagaan semester 3, kertas 3 ya. Okey, ini adalah bahagian yang keempat. So dalam bahagian sebelum ni Cikgu ada bincang tajuk-tajuk spesifik seperti keusahawanan, perniagaan antarabangsa, rancangan perniagaan. So dalam bahagian ni kita akan bincang subtopik yang keempat iaitu etika perniagaan dan tanggungjawab sosial. Okey. So, mari kita perhatikan apakah sukatan pelajaran. Okey, silabus untuk etika perniagaan ni. Okey, yang pertama, pendekatan tindakan beretika. Kamu kena bagi maksud atau takrif etika perniagaan dan tanggungjawab. Ini etika perniagaan dan etika kerja. Soalan ni belum pernah keluar dalam exam. Okey. Dan dilema etika iaitu tindakan betul atau salah. Okey. Pendekatan yang kita boleh gunakan ini fakta khusus ya. Okey, yang cikgu highlight, yang ni kena sebut dengan betul. Utilitarian, individualisme, moral dan keadilan. Make sure ejaannya betul. Okey. Faktor yang mempengaruhi pilihan pendekatan oleh pengurus dan organisasi. Ini bukan fakta khusus tapi fakta umum. Jadi kena hafalah at least 3 faktor. Okey. Macam pengurus ni cara dibesarkan, kekuatan pegangan agama, okey, itu untuk pengurus. Untuk organisasi, langkah kerja moral yang diamalkan, okey. Lepas tu dasar, okey, keuntungan Olisa. Jenayah Kuala Putih, dia ada fakta khusus ya. Mula-mula kena bagi definisi dan juga jenis jenayah Kuala Putih, iaitu rasuah, penyelewengan, pecah amanah, konflik kepentingan dan penyalahgunaan kuasa. Ini fakta khusus ya. Dan apa hukumannya. Okey. Tanggungjawab sosial, kamu kena tahu pihak berkepentingan. Okey, iaitu stakeholders, pemilik taruh. Okey. Maksud tanggungjawab sosial belum pernah keluar. Okey. Pihak berkepentingan ni ada dua, prima dan sekunder. Ini fakta khusus. Okey, kena hafal okey, dan sebut dengan betul. Apakah tanggungjawab sosial kepada pihak berkepentingan dan juga kebaikan dan kelemahan. Okey. Kebaikan dan kelemahan maksudnya kenapa ada syarikat sanggup buat dan ada syarikat yang tak nak buat. Sokong dan tidak menyokong. Okey. Warga korporat, bahagian yang keempat, kamu kena tahu apakah maksud warga korporat, iaitu 3 pihak yang terlibat dalam perniagaan. Okey, pemegang saham, lembaga pengarah dan juga pihak pengurusan. Dipanggil warga korporat. Peranan warga korporat ialah fakta khusus. Okey, gelagat beretika dalam perniagaan, komited terhadap pihak berkepentingan, komited terhadap persekitaran jangka panjang. Ini fakta khusus ya. Dan bahagian terakhir, penggunaan. So, you must know hak pengguna. Peranan agensi yang berkaitan, iaitu Persatuan Pengguna termasuklah FOMKA, Persatuan Pengguna Muslim dan lain-lain. Jadi, oleh kerana soalan kata Persatuan Pengguna termasuklah. Jadi, yang peranan FOMKA Persatuan Pengguna ini boleh bincang sama seperti Persatuan Pengguna. Jadi, hafal apa peranan Persatuan Pengguna. Okey. Kementerian, agensi yang berkaitan. Di Malaysia kita ada satu kementerian utama iaitu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Okey, kalau kamu tengok Kementerian KPDN SCP ni dia mainkan dua peranan. Satu dalam perniagaan dalam negeri, satu lagi kepenggunaan. Okey, ini tajuk yang penting ya. Okey, kena tahu apakah peranan dalam perniagaan dalam negeri dan juga peranan dalam kepenggunaan. Okey. Better Business Bureau dan juga Tribunal Pengguna. Okey, Tribunal Pengguna ni belum pernah keluar ya. So bagi tumpuan. Okey. Okey, let's see apa soalan popular dalam bahagian A. Okey, cikgu dah senaraikan lebih kurang 36 soalan Okey. Cuba jawab semua soalan. Okey, kamu ada masa lagi kan? Okey, cuba jawab semua soalan dan beri tumpuan yang lebih kepada soalan-soalan yang cikgu highlightkan. Okey, ini bukan maksudnya yang lain tak keluar ya. Buat semua soalan dan beri perhatian yang lebih kepada apa yang cikgu highlightkan. Okey, iaitu soalan yang belum pernah keluar. Okey. Maksud etika perniagaan, etika pekerjaan belum pernah keluar. Okey, so bila jelaskan kena bagi contohlah. Okey. Soalan nombor 3, nyatakan 4 pendekatan tindakan beretika. Ini fakta khusus just senaraikan saja. Utilitarian, individualisme, moral dan keadilan. Okey. Soalan 5 dan 6, jelaskan 2 faktor yang mempengaruhi pilihan tindakan oleh pengurus dan organisasi ya. Jelaskan ni kena bagi satu fakta, satu uraian dan satu contoh. Okey. Lepas tu soalan nombor 7. Okey. Ini fakta telah diberikan, kamu kena bagi uraian dengan contoh. Okey.
Soalan nombor 10, uraikan dua jenis jenayah kola putih. Okey. Jelaskan jenis jenayah kola putih berikut, kena bagi uraian dan contoh. Okey. Kelebihan, kelemahan menjalankan tanggungjawab sosial. Okey, mungkin ditanya dalam esei pendek. Okey. Apa kelebihan dan apa kelemahan? Ingat keyword lah. Okey, apa kelebihannya? Meningkatkan imej perniagaan, okey, meningkatkan keyakinan pelabur, okey, meningkatkan harga saham, okey, meningkatkan keuntungan dan jualan dalam jangka panjang. Itu jawapan yang kamu kena bagi. Kalau kelemahan, apa jawapan dia? Okey, melanggar matlamat utama, okey, kurang accountability, meningkatkan kos, okey, tiada kepakaran. Itu berkaitan dengan kelemahan. Mereka dah bayar cukai korporat, itu kelemahan. Okey, atau kenapa mereka tak nak buat tanggungjawab sosial. Okey. Alright, soalan nombor 17, tiga pihak yang tergolong iaitu lembaga pengarah, pemegang saham dan pihak pengurusan. Okey, bagi uraian ya. Nyatakan 4 pihak berkepentingan prima. Okey, so just naraikan iaitu pelanggan, pekerja, okey, pembiaya, okey. Itu rujuk kepada pihak berkepentingan prima. Kalau sekunder, media, kumpulan pendesar, okey, masyarakat dan juga kerajaan. Okey, just naraikan, tak perlu uraian. Okey. Macam 22 ni, komitmen warga korporat terhadap pelabur dan kerajaan. Ini lebih kurang sama dengan tanggungjawab perniagaan. Boleh bagi uraian yang sama. Macam pelabur ni, uruskan pelaburan dengan cekap, okey, bayar pulangan yang berpatutan, menyampaikan maklumat dengan betul. Bagi tiga uraian untuk setiap satu. Okey. Alright. Ini untuk bahagian A ya. Okey. Uraikan komitmen warga korporat terhadap pelabur dan kerajaan. Okey, nyatakan 4 hak pengguna. Okey, ini senaraikan saja. Okey, senaraikan kamu dapat 4 markah. Okey. Macam soalan 25 ni, jelaskan tanggungjawab sosial sebuah bank komersial kepada dua pihak berkepentingan sekunder. Mesti kaitkan dengan bank komersial. Okey. So, pihak sekunder ni apa? Masyarakat, kerajaan, media dan kumpulan pendesar. Okey, contohnya katakan masyarakat, kamu dapat 1 markah. Tanggungjawab sosial dia apa? Memberi sumbangan seperti beasiswa kepada masyarakat. Okey. Memastikan aktiviti perniagaan ni tidak memberi masalah kepada masyarakat. Contohnya kalau operasi bank komersial ni boleh menyebabkan kesesakan. Jadi, bank komersial ni perlu ambil tindakan untuk mengurangkan kesesakan di kawasan berkenaan. Okey. Nyatakan 4 peranan KPD dan HCP dalam perdagangan dalam negeri. Okey, ni kena ingat keyword penting seperti timbang dan sukat, okey, harga barang perlu, okey, all that Uraikan 3 peranan KPD dan HCP dalam kepenggunaan. Belum pernah keluar ya, 33, 34, 35. Ni soalan-soalan popular, okey. Okey, untuk esei panjang, apa yang boleh ditanya? Okey, ada 7 soalan. Antara soalan yang popular adalah 4 pendekatan tindakan beretika. Okey, jenayah kola putih pernah ditanya. Tanggungjawab sosial, syarikat pengeluaran perabot kepada 5 pihak berkepentingan. Belum pernah keluar. Okey. Jelaskan tanggungjawab sosial sebuah syarikat pengeluaran perabot kepada 5 pihak berkepentingan prima. Okey, nampak beza. Soalan 3 ni, dia tak sebut prima atau sekunder. Jadi boleh campur dua-dua. Soalan nombor 4 ni hanya prima saja. Okey. Nombor 5, jelaskan tanggungjawab sosial syarikat pengeluaran perabot pada pihak berkepentingan sekunder. Jadi kamu hanya bincang 4 saja. Okey. Yang nombor 4 ni boleh bincang pelanggan, pekerja, pembiaya, okey, all this can. Tapi untuk nombor 5, 4 saja. Okey. Nombor 3 boleh campur dua-dua, prima dan sekunder. Okey. Uraikan 5 kelebihan dan 5 kelemahan pada organisasi yang menjalankan tanggungjawab sosial. Okey, so setiap satu diberi 2 markah. Okey. So ni antara soalan-soalan popular lah. Okey. Macam tanggungjawab sosial, syarikat perabot pada 5 pihak berkepentingan. So pekerja kamu dapat 1 markah. Siapa pekerja? Orang yang menyumbang tenaga mental atau fizikal kepada organisasi. Okey. Uraian dia, syarikat perabot perlu menentukan dasar upah dan gaji adalah mengikut daya pengeluaran dan kecekapan. Syarikat perabot juga perlu mengamalkan dasar pengambilan pekerja yang adil. Jadi, setiap uraian tu dianggap sebagai contoh untuk tanggungjawab sosial. Okey, so tak perlu bagi contoh yang spesifik. Syarikat perabot menentukan dasar upah yang adil, itu dah consider contoh. Syarikat perabot juga perlu mengamalkan dasar pengambilan yang adil, itu adalah contoh. Okey, so bagi satu fakta, satu definisi dan tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh syarikat perabot. Okey.
5 kebaikan dan 5 kelemahan pada organisasi yang menjalankan tanggungjawab sosial. Okey. Kebaikan dia apa? Meningkatkan imej, lepas tu bagi uraian. Menikmati keuntungan jangka panjang, bagi uraian. Memberi keyakinan kepada pelabur, bagi uraian. Okey. Kenapa tak nak buat? Kurang bertanggungjawab. Sebab yang buat keputusan ialah pihak pengurusan, bukan pemilik. Okey. Kos. Ini akan menyebabkan kenaikan harga barang. So bagi satu fakta dengan satu uraian. Okey. Soalan kajian kes pula. Okey, soalan kajian kes ni apa soalan-soalan popular? Pendekatan beretika, jenayah Kuala Putih, tanggungjawab sosial terhadap pihak berkepentingan. Soalan ni dah banyak kali keluar ya. Kebaikan menjalankan tanggungjawab sosial, peranan warga korporat, peranan KPDN HCP. Yang ni pun belum pernah keluar. Okey, hak pengguna. Ni soalan-soalan yang mungkin ditanya dalam kajian kes. Okey. Katakan soalan tanya tanggungjawab sosial. So, what the keyword you must look for? Kalau kerajaan, cari keyword cukai, dasar, kempen, peraturan, pelesenan, undang-undang. Nampak keyword ni? Ini berkaitan dengan kerajaan. Kalau pekerja, suasana tempat kerja, dasar, gaji, latihan, kemudahan, insentif, okay? Beasiswa, bantuan, maklumat. Ini apa yang sepatutnya syarikat buat pada pekerja. You look for the keyword. Kalau masyarakat, contohnya syarikat bagi kemudahan, menjadi kemudahan awam, bagi beasiswa, mengadakan lawatan kilang, menjaga alam sekitar, memberi derma, mengadakan kempen, semua tu tanggungjawab perniagaan pada masyarakat. Kalau pelanggan apa dia? Harga, pilihan, maklumat, kualiti, kempen, kesihatan, itu berkaitan dengan pelanggan. These are the keyword you have to look bila kamu bincang soalan tanggungjawab sosial dalam kes nanti. Okey, kalau soalan tanya peranan KPDN HCP contohnya. Okey, so peranan KPDN HCP ni ada dua ya, perdagangan dalam negeri dan juga berkaitan dengan kepenggunaan. So peranan KPDN HCP ni contohnya membangunkan peluang perniagaan. Okey, dalam bidang franchise, jualan langsung. So look for the keyword. Program franchise, galakan, skim pembiayaan, program transformasi produk, program Citra Malaysia, suaian perniagaan, buku panduan e-dagang, semua ni wujudkan peluang perniagaan. Harga barang perlu, pemeriksaan, harga siling, harga maksimum musim perayaan, tanda harga, semua ni berkaitan dengan menentukan dan memantau harga barang perlu. Kalau penjualan dan pengedaran barang perlu, pemeriksaan, tanda harga, entry pencatutan, timbang sukat, piawaian, denda, harta intelek, label cakra optik, my IPO, patent, semua ni berkaitan dengan peranan KPDN HCP. Kalau bagaimana mereka membantu melindungi hak pengguna, boleh guna keyword yang sama. Contohnya memantau harga barang perlu. Ini kita boleh kaitkan dengan keperluan asas, pengedaran barang perlu. Timbang dan sukat ni untuk melindungi hak pengguna untuk mendapat ganti rugi. Harta intelek, itu berkaitan dengan untuk mendapat ganti rugi. So cuba kaitkan dengan hak pengguna yang sesuai. Contoh soalan ni, kamu tengok soalan. Jelaskan pihak berkepentingan pada Maybank dan tanggungjawab sosial syarikat pada pihak berkepentingan tersebut. Nampak? Dia dah sebut pihak berkepentingan. So bila sebut pihak berkepentingan, dia ada primer dengan sekunder. So otak kamu dah dapat isyarat. So bila baca soalan, kamu cari apakah pihak berkepentingan yang dibantu oleh Maybank. So macam kamu tengok baris yang kedua, sejumlah 16 cawangan mesra orang kurang upaya. Ini menunjukkan tanggungjawab perniagaan kepada pelanggan. Perkhidmatan mudah alih di kawasan pedalaman, baris yang kedua. Ini berkaitan dengan tanggungjawab sosial kepada pelanggan. Pinjaman perumahan untuk golongan berpendapatan rendah, boleh kaitkan dengan pelanggan atau masyarakat. So cari apa keyword yang sesuai. Bersepadu dengan jabatan perilitan, boleh kaitkan dengan kerajaan ataupun boleh kaitkan dengan masyarakat sebab ada perkataan orang awam. Bulan Kemerdekaan, Yayasan Maybank dengan Kementerian Multimedia, ini ada kaitan dengan kerajaan. That's how you look for the keyword. Di bawah program Kembali ke Sekolah, lebih RM470,000 telah diagihkan kepada 1,100 warga Maybank. Warga Maybank ni pekerja. Lepas tu anugerah kecemerlangan akademik anak kaki tangan, ini pun berkaitan dengan pekerja. So look for the keyword pelajar.
Program Let's Switch with Maybank. Okey, isu pemeliharaan alam sekitar. Ini berkaitan dengan masyarakat. Okey. Menyediakan lampu mentol jimat tenaga percuma untuk keluarga berpendapatan rendah. Sumbangan kepada masyarakat. That's how you have to look for the keyword. Okey. Ini contoh jawapan. Nampak? Okey, pelanggan. Tanggungjawab sosial Maybank menghasilkan keluaran yang memberi faedah kepada pelanggan. Lepas tu, kaitan kes dia. Okey, kamu senaraikan semua kaitan kes berkaitan dengan pelanggan. Okey. Pekerja, kerajaan, masyarakat. Just senaraikan saja, kamu dapat markah. Okey. Okey, so that's for bahagian 4. So cikgu dah bincang semua bahagian berkaitan dengan tajuk-tajuk penting dan juga tajuk yang kamu kena bagi tumpuan untuk SEM 3 ya. Okey, harap apa yang cikgu sampaikan ni bantu kamu, dan jika ada sebarang kemuskilan atau ada cadangan dan sebagainya, bolehlah kamu letak di bahagian komen. Jangan lupa like dan share. Okey, dan kongsi dengan kawan-kawan. Okey, jangan give up, ada banyak masa lagi. So try, work hard and hafal fakta ya, seperti yang sebut dulu, hafal fakta, lepas tu cari uraian yang sesuai keyword dan berikan contoh. Okey, wish you good luck ya. So work hard, ingat SEM 3 tak ada ulangan. So make sure work hard dan dapatkan result yang baik. Okey pelajar, good luck, bye.